Tuan-puan, pada usia tak sampai 25 tahun, Ustazah Fatin ni Allah uji dengan kanser payudara. Kanser payudara. Dia nak kahwin, tapi masa tu tak ada calonnya. Tak ada calon. Sehinggalah Allah takdirkan, tuan-puan sekalian, ada seorang laki-laki datang ke tahfiz, nanya, kau ada orang nak nikah? Depannya ada pula lah orang tahfiz tanya soalan tu kan, ya. Nak nanya ke ustaz tu, ada tak orang tengah mencari juga? Sebab dia pun tengah mencari juga. Jadi kok sama-sama mencari, boleh dijodohkan kan, dijodohkan, ya. Jadi walaupun laki-laki yang datang tu usianya lebih tua, kerjanya kerja kampung, petani, peladang, tuan-puan sekalian, tapi ketika mana Ustazah Fatin tahu ada seorang laki-laki sedang mencari calon isteri, dia telah istikharah. Peladang, tuan-puan, petani, duduk jauh lah kat satu tempat, rahsia kecuali dipaksa. So tahulah cerita dia sebab Ustazah dekat kan dengan tempat ni kan, ya, dengan Darul Furqan tu. Jadi istikharah apa semua, hingga akhirnya dia kata insya-Allah mudah-mudahan ni jodoh yang baik untuk dia. Kami semua terkejut, betul ke ni Fatin? Ya, Fatin lepasan Mesir, ada degree, betul ke ni? InsyaAllah tak apa, saya sakit ni. Ya, saya pun sakit. Kita memang tak nampak hikmah di masa tu, tuan-puan. Tapi ni memang orang terpilih, ya, tuan-puan, ya. Masya Allah. Dan Ustazah, alhamdulillah dapatlah make upkan si Fatin ni masa dia kahwin. Kalau Fatin masuk syurga, bawa lah Ustazah sekali kan, ya. Paling tak sebut yang tu lah, Ustazah tolong bedak-bedakkan dia. Jadi bila orang tengok tu ada yang kata, berseri muka Fatin, dia kata kan, adalah Ustazah pakai-pakaikan kat muka dia. Masa tu ingat lagi. Lepas tu tuan-puan, lepas tu tak ada orang dah berani untuk Ustazah make upkan masa kahwin. Sebab 2 orang Ustazah make upkan dah meninggal. Pertama Fatin, kedua adik ipar Ustazah. Semua meninggal muda, sebelum umur 30. Lepas tu anak Ustazah pun tak nak dah Ustazah make upkan masa dia kahwin. Tak payah Umi, tak payah, dia takut. Ya. Muslimat sekalian, kahwin dia, betul dia sakit. Sakit dia, Masya Allah. Ya. Kami pergi jauh kat tempat. Dia berhenti kerja, pergi sana jauh tempat tu. Dia senyum je. Yang kami ni, masa tu kami tak tahu yang dia ni kanser payudara, ya. Sebab dia datang tu semua dia pakai selimut elok aje. Dan dia tak mengerang-ngerang, dia tahan. Kecuali lepas beberapa kali kami datang tu baru dia cakap terlalu sakit dan dia tak makan sebiji pun painkiller. Ya, tuan-puan, ya. Ni arwah Fatin ni. Langsung tak. Lepas tu kakak Ustazah ni baik dengan dia kan, pujuk dia. Tanya dia, sebenarnya apa ya? Ada apa? Sebab kita pun ya dah nampak ya macam ada benda besar ya. Dia punya tu, dia alas nampak macam berair-air kan. Kami tengok tuan-puan, Masya Allah. Macam bunga kobis dah. Dah habis sampai ke lengan, bengkak habis semua, darah-darah keluar apa semua, Masya Allah. Nak terduduk tersandar rasa Ustazah dan kakak Ustazah boleh lagi tengok tu, tak cakap apa-apa, semua kat dalam mati je. Tapi kakak Ustazah tak dapat, ya Allah macam tu, ya, tengok benda tu. Lepas tu dia pun bercakap, dia kata dia tak nak susahkan suami dia dan keluarga suami dia kalau rawatan memerlukan kepada duit. Dia tanggung seorang-seorang, tuan-puan. Semangat dia. Pendek cerita macam ni je lah. Sampai satu hari tu, kami memang dah suruh dah hantar hospital, dah bagi segala macam apa. Tapi dekat je dengan kami datang tu, tiba-tiba dapat berita Fatin dah meninggal dunia. Pada hari tu, hari yang dia meninggal tu, tuan-puan, oksigen dah tak ada, dah terlampau sikit dalam darah kan. Jadi dah semput apa semua, dah dibawa ke hospital. Dekat hospital, dia nak pakai telekung, dia nak solat maghrib. Ambil wuduk, solat maghrib, pakai telekung. Habis solat maghrib, nak ambil wuduk lagi, nak solat sunat. Nak ambil wuduk lagi, nak solat sunat. Nak ambil wuduk lagi, nak solat sunat. Mak dia kata, wuduk tadi ada lagi nak.
Tak, nak ambil wuduk juga untuk solat. Maknanya tiap-tiap solat sunat dia tu dengan wuduk yang baru, dan dalam keadaan itulah beliau meninggal dunia. Tuan-puan, ya. Tak lama pun hidup dia, tak sampai umur 30 pun. Amanah yang dia ada tu, walaupun kita nampak kecil, tapi kalau datang daripada ketakwaan kepada Allah, nilainya sangat besar. Itulah dia manusia pilihan. Ya. Dah tak ada dah. Mudah-mudahan maknanya dengan apa yang saya cakap tu, tanggapan kita memang husnul khatimah. Bersih. Ya, senang. Tak banyak nak dihisap. Tak banyak nak hisap tu tak ada apa. Ya, harta pun tak, Allah tak bagi banyak kat dia. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, ini untuk perhatian kita semua. Allah perintahkan kita beriman kepada Allah. Kesan daripada iman, kesinambungan daripada iman, kita mampu menginfakkan harta kita, menguruskan harta kita dengan penuh amanah. Maknanya, jangan kita kata kita beriman dulu kalau kita selalu keberatan dalam bab infak. Selalu keberatan dalam bab menguruskan harta dengan benar. Kalau kita hanya menguruskan harta mengikut hawa nafsu semata-mata, mari kita cakap kat diri kita sendiri, sedarlah banyak mana sangatlah iman yang ada pada hati kita. Jadi benda ni tuan-puan, peringatan untuk kita semua dan orang-orang yang beriman daripada kamu. Dan orang-orang yang menafkahkan harta, lahum ajrun kabir, bagi mereka pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar. Kita tu kena selera dengan pahala ni tuan-puan, ya. Kena selera dengan pahala macam mana orang yang mencintai dunia selera dengan harta. Ya? Selera betul kita. Kalau kata pahala tu, sedapnya, lazatnya, nikmatnya macam tu. Kadang-kadang anak-anak kat rumah kan, cuba kalau kita suruh dia basuh pinggan, anak dara 5 contohnya, suruh yang nombor 2 basuh pinggan, dia mempertikaikan kenapa nombor 1, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tak basuh pinggan. Betul tak? Kadang-kadang perangai manusia tu macam tu. Jadi kita latih dia. Apa yang kita dapat bila kita basuh pinggan? Mudahkan urusan orang dalam rumah ni. Tolong bantu mak ayah kita. Kita dapat apa? Pahala. Pahala ni peluang, bukan beban. Kalau kita yakin pahala ni peluang, pahala ni tawaran, bukan beban, apakah kita akan pertikaikan? Kenapa tidak yang pertama? Kenapa tak yang ketiga? Kenapa tak yang keempat? Atau bila kita tahu ini peluang bukan beban, kita berebut nak buat. Kita suka kepada pahala macam mana pencinta dunia suka kepada harta. Tak payah kata orang lain, jangan pula fikir tu dah orang sebelah rumah tu pencinta dunia. Bukan orang lain, kita. Ya, kita. Macam mana kita sayang kepada harta, suka kepada harta, sekarang lihat balik. Macam mana nak bagi aku ni suka sangat pada pahala. Ya? Ni amat sungguh pada pahala. Jadi mana saja jalan pahala, kita ke depan. Wa yusari'una fil khairat. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi Allah tawarkan, kamu beriman pada Allah, kamu infak harta kamu di jalan Allah, lahum ajrun kabir, bagi kamu pahala yang besar. Masya Allah tuan-puan, datang pula ayat yang ke-8. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Macam mana nak terjemah ayat ni? وَمَا لَكُمْ ni, kamu ni kenapa? Itu nak terjemah bahasa kita ni. Kamu ni dah kenapa? Orang Kelantan lagu mana pula? Mu ni apa? Nak bagi faham lah gitu. Kalau orang utara, awak hang ni. Itu amalakum. Ya, kalau orang Negeri Sembilan, kau apa kono ya. Itu amalakum. Kenapa ni? Kenapa dengan keadaan heran? Heran. Setara tu Allah nak bagi pahala, setara tu Allah nak bagi syurga, setara tu Allah cerita bagaimana hebat dan agungnya Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah memiliki segala-galanya di langit dan di bumi. Jangan cakap pasal harta yang sikit tu. Segala di langit dan di bumi.
masih berat kamu tidak boleh beriman kepada Allah, tidak boleh yakin kepada Allah, kamu ni jenis apa? Kamu ni dah jadi apa? Kamu ni kenapa? Kalau nak kena keras lagi, botol ke tak botol kau ni? Macam tu ya. Maknanya dia ni betul ke tak betul? Otak ada ke tak ada? Macam tu tuan puan. Sebab apa? Kan kita dah beritahu betapa hebatnya Allah Azza wa Jalla. Takkanlah hanya kerana takut miskin tak boleh sedekah. Takkanlah hanya kerana dunia, ya, kerana makhluk kita jadi kurang iman kepada Allah.